Okey. Jadi saya akan teruskan. Pertama sekali nak ucap terima kasih pada kawan baru saya ni. Bukanlah kawan baru, kawan lama. Pada tahun bila Kasan? 2016 eh? Sekitar gitulah 2016. Kuat sikit. Dah. Kau dah makan belum ni cakap ni? Hello, dengar tak? Hello. Ya, sekitar 2016-17 kot. 2000 dah 4 tahun, 3 tahun. 4 tahun. 2016 lah. Masa tu dengan saya rasa Aiman 2016 lagi ya. lah. Okey. Jadi pagi cikgu pagi. Pagi. Boleh lah. Okey. Menang. Okey. So saya akan teruskan. Cuma 2 panel lagi saya tak dapat hadir. Satu daripada Cikgu Noah. Satu lagi daripada Abang Jol. Abang Jol tak dapat datang. Dia kesibukan. Jadi saya teruskan. Okey. Untuk tajuk yang lepas, bukan yang lepas lah, bulan 7, bulan 8 saya dah buat kelas mengenai charcoal canister. Charcoal canister dan inilah. Yang sama dengan dia, ada punya valve semua, ada punya sistem. Dan saya dah terangkan macam mana kita nak troubleshoot, kita nak cari permasalahan dia punya, nak selesaikan masalah dia dan cara nak tahu kerosakan dan penjagaan. Okey, sama juga untuk yang ini, saya akan buat benda sama. Cuma kali ini kita masuk kepada filter. Okey? Filter. Sebab yang lepas kita dah buat charcoal canister, lepas tu nak troubleshoot lah pasal charcoal canister. Kali ini kita buat pergi dekat dia punya filter pula. Okey? Okey. Boleh. Okey, sebut pasal filter ni, sebenarnya dia benda ataupun komponen yang salah satu komponen yang sangat penting bagi sistem kereta. Sebab apa Kalau sebut pasal filter ni, yang pertama sekali elak daripada benda asing masuk ke dalam combustion chamber ataupun ruang pembakaran. Maksudnya ruang yang dalam piston tu lah. Itu kita panggil combustion chamber. Okey. Jadi filter ni fungsi utama dia elak daripada benda asing masuk. Tak kisahlah pasir ke, skru ke, garam ke. Kalau garam ni macam duduk tepi laut kan. Tu pun boleh jadi punca. Yep. Macam selalu kalau siapa duduk pantai timur ke ataupun Kelang kan duduk tepi laut, biasanya kereta dia akan ada garam lekat dekat bodi ke ataupun dekat area badan kereta ataupun ini. Mesti akan lekat. Disebabkan garam tu takut masuk dalam sistem jadi bahaya. Lagi satu kalau pasir pun jadi bahaya. Dia paling bahaya dekat mana tau? Salah satu yang paling bahaya kalau dia kena dekat airflow sensor, mass sensor. Kasih Okey. Saya tanya kalau tikus boleh tak? Tikus? Kalau tikus masuk jadi apa? Kalau tikus. Tapi saya tak pernah dapat kes tikus lah. Tapi kalau pecah bawah tu tikus gigit ada. Tapi masalahnya bila benda asing masuk, yang paling bahaya sekali pasir dengan skru lah. Kalau skru masuk, kena valve, bengkok, satu kerja lagi lah. Jadi kalau sebut pasal filter ni sangat penting. Sebab dia bukan saja nak pastikan udara tu bersih masuk ke dalam combustion chamber. Malah filter tu juga melindungi komponen lain macam map ataupun airflow sensor. Sekarang ada sensor kan, ada apa kita panggil? Sensor yang mengukur kadar suhu tu. Takut kotor. Bila kotor, tertumpu kotoran pada tu. Ya. Dia punya elemen. Dia punya elemen tu. Elemen tu kalau kena pasir, lama-lama dia akan rosak. Ataupun kalau kena minyak ke, dan minyak lekat dengan pasir, jadi dia akan jadi satu selaput ataupun satu lapisan. Jadi itu yang bahaya sebenarnya. Boleh merosakkan satu. Yang kedua, kalau mengganggu sistem kereta,
Sensor hantar signal dalam bentuk yang bermasalah, jadi ECU pun akan buat calculation pun kurang tepat. Last tak seimbang. Okey? Okey. Okey. Jadi saya teruskan. Untuk seterusnya, kita pergi dekat sini lah. So filter ni ada banyak kategori. Ada wet, ada dry. Dia dua jenis lah. Okay. Yang pertama sekali kalau kat sini kita tengok, kita ada copper mesh dengan plated paper. Copper mesh ni kalau ikut zaman saya dulu, okay, dia jenis berminyak atau. So kalau kereta zaman dulu yang saya pernah buat dulu Ford lah. Kereta-kereta lama Ford. Lagi Honda lama tu, saya lupa nama Honda. Jadi bila filter dia kotor, biasanya kita boleh cuci. Lagi satu yang jenis copper mesh ni banyak pakai dekat traktor. Traktor pun banyak kalau zaman dulu lah. Banyak pakai copper mesh ni. Maksudnya dia punya filter tu berminyak. Berminyak, okey? Berminyak. Bila dia berminyak, habuk yang udara melalui filter tadi bersama dengan habuk tadi akan melekat pada permukaan filter. Sebab filter tu diletakkan minyak pada dia. Okey? Diletakkan minyak pada dia. Jadi habuk tadi bila lalu dekat filter jenis copper mesh ni, dia akan melekat pada filter dan tak terlepas. Jadi habuk tu akan sangkut kat situ lah. Kelebihan dia kalau dah kotor, biasanya kita boleh cuci je. Ambil dan cuci. Kan? Cuci bagi bersih. Lepas tu letak minyak balik, pakai balik. Itu jenis yang copper mesh. Untuk industri sekarang, masih ada yang lagi pakai. Tapi untuk kereta yang on the road ni lah, atas jalan ni masih tak ada yang pakai dah. Semua banyak pakai jenis plated paper. Dan banyak yang pakai kertas lah. Okay? Senang. Tak payah nak cuci-cuci, kotor, rosak, buang. Pakai buang. Tak payah pening-pening. Terus ganti baru. Lepas tu lebih jimat. Cost. Kalau copper mesh ni kalau rosak mahal juga, boleh tahan. Tapi kalau yang jenis pakai paper ni dia murah sikit. Tak adalah murah, boleh tahan juga harga dia. Kan? Jadi kalau paper pula ada macam jenis. Okay. So kalau wet filter ni biasanya lebih kepada kita panggil industri berat. Industri kira generator lah. Berat. Generator. Yes. Generator. Good, betul. Generator bos saya pasal. Selalu generator yang kecil kasen diesel ataupun petrol selalu saya jumpa diesel punya. Diesel. Selalu memang akan pakai copper mesh, betul. Okey, selalu pakai copper mesh untuk jentera berat. Lepas tu kalau generator kita panggil apa generator ni? Alat apa? Apa panggil Kasan? Apa itu? Dalam BM. Dalam BM, sorry, saya tak berapa pasti. Saya tahu penjana kuasa saja, penjana elektrik. Penjana elektrik. Mesin penjana elektrik. Electric generator. Kira gitulah. Kalau dalam full BM itu susah sikit sebab generator. Generator, betul. Nampak? Generator. So memang selalu generator akan pakai copper mesh juga. Sebab contoh kalau kita bagi contoh, orang pakai generator duduk kat rumah ke? Tak kan? Selalunya generator ni pendalaman ataupun kawasan pertanian. Selalu pakai generator. Itu pasal saya cakap kalau wet filter ni dia banyak pakai dekat kawasan jentera berat sebabkan
kawasan tu kawasan berdebu, berpasir. Jadi dia banyak, pasir ni banyak, debu dia banyak. Jadi dia mudah masuk dalam filter. Nah, masuk dalam intake manifold tu, masuk dalam sistem intake sistem lah. Jadi bila debu ni dia benda yang apa kita panggil sangat halus. Kan? Ya. Sehingga kadang-kadang Betul, kita betul. ada pasir. Jadi bila ada minyak, dia akan, bila dia lalu dekat filter yang berminyak, dia terus melekat. Tapi kalau pakai paper, masalahnya yang berlaku adalah tersumbat. Bila pasir kan, debu kan. Tersumbat. Yes. Itu pasal kalau kita tengok jentera berat, banyaklah yang pakai copper mesh ni, generator, benda-benda industri. Sebab kalau katalah traktor pakai filter kertas, ada juga. Tak dinafikan, ada juga. Tapi Ada. kurang bersesuaian. Cepat tersumbat, cepat kotor. Okey? Lagi? Kak, ada apa-apa lagi? Nak tambah? Dia. Genera. NENA. NERA. TOR. NE Genera. Sorry. TOR generator. Okay. Generator. Okay. Jadi, Dulu banyak ayah saya panggil genset lah. genset. Genset pun boleh juga, sama juga nama. Dia sama bahasa pasar. Bahasa yang betul Pasar, betul. So generator. Selain pada tu kita boleh tengok chainsaw. Chainsaw pun tengok. Kalau chainsaw zaman dulu memang ada. Chainsaw ataupun mesin rumput kalau lama-lamanya. Kalau mesin rumput sekarang ataupun banyak pakai filter span kan. Pakai foam kan. Tapi kalau yang jenis peta-peta lama ada yang masih gunakan copper mesh, yang mana yang jenis berminyak ni. Jenis wet air filter ni. Okey. So Boleh. saya teruskan kat pen. Boleh chainsaw pun ada pakai. Chainsaw lagi apa? Mesin rumput. Yang pattern-pattern lama lah. Old modelnya kan. Yup. Sama, chainsaw pun sama old modelnya. Sebab kalau yang baru banyak dah pakai foam. Yelah senang nak selenggara. Lepas tu mudah dapat. Kalau dalam hutan rosak ke apa ke dah boleh pakai span kan, kalau yang pattern baru kan. Lama ni tak ada lah. Okey. Seterusnya saya pergi dekat jenis yang jenis dry. Kalau dry ni majority filter dia adalah jenis dia jenis crank. Kalau tak ya, dia pakai di lori. Lori ada, lori pun tengok lori. Kalau lori tu jenis tengok jenis sebab dia benda yang melibatkan industri. Kalau dia banyak berjalan di atas jalan raya, yes. Masih ada yang pakai dry. Tapi pernah tahu tak lori yang guna untuk pembalakan, ada filter dia pun dah lain. Kadang-kadang dah ada snorkel lagi. Bergantung. Ya. Bergantung pada jenis lori. Soalnya kalau lori yang jenis pakai dry ni, kalau perasan filter dia duduk dekat bahagian belakang kepala dia. Belakang dan duduk di, sebelum enjin. Ataupun kalau daripada depan selepas enjin, dia akan duduk pada bahagian belakang, pada bahagian bawah. Selalu dekat kawasan tempat bateri lah. Yang itu. Okey. So tu banyakkan yang itu pakai tu, jenis dry. Biasanya sorry ya. Lama tak masuk kelas cikgu. Merindu. Biasanya pada kenderaan yang pada kenderaan digunakan, saya guna bahasa yang sesuai. Yang jenis crank ni biasanya
digunakan pada kenderaan yang menggunakan jalan raya. Okey, maksudnya dia on the road, dia bukan off road lah. Jadi kadar kekotoran tu bukan tak ada, tak banyak. Tak seperti kenderaan yang kita panggil apa? Lagi berdebu, pasir ke, tu lagi teruk. Okey. Iaitu lagi tinggi kadar debunya dan dia perlu filter khas yang boleh memerangkap debu lagi berbanding dengan filter biasa. Okey. So, soalnya dan biasa filter dry ni boleh banyak digunakan pada kenderaan komersial. Okey. Dan perdagangan komersial. Komersial ni sebagai contoh apa? Kita boleh tengok biasanya pada kereta. Okey. Kalau ada dekat 4x4 pun ada juga yang pakai ni. Tapi biasanya 4x4 yang jenis banyak digunakan atas jalan raya ni menggunakan filter jenis dry air filter. Okey. Sebab kadar penggunaan dia tak terlalu apa kita panggil tak terlalu heavy. Maksudnya kalau macam di sektor peladangan, traktor memang memang perlu. Tapi kalau yang jenis crank biasanya pakai kereta biasa yang memang jaranglah masuk hutan. Okey, yang tak masuk hutan pun ada, maksudnya tak off road, tak melalui kawasan berpasir. Jadi biasanya pakai filter biasa saja. Okey, filter jenis paper. Okey, plated paper maksudnya jenis biasa je. Dan mudah digunakan, mudah didapati ataupun mudah nak beli dekat mana-mana pun mudah, senang. Okey. Mudah didapati, mudah nak dapat di mana-mana. Tiada masalah. Wait, sekejap Boleh. Sekejap. Not responding. Pandai dia, tengah live dia sangkut. Ketum dia. Okey. Jadi kalau kenderaan biasa boleh je pakai yang jenis ni, tiada masalah. Cuma bagi kenderaan yang masuk hutan kerap kena pakai berbeza sedikit. Okey. So dry filter ni mudah selenggara. Kalau ada pasir boleh ketuk je. Maksudnya kalau ada pasir tu katalah kita lalu kawasan yang maksudnya kawasan debu pasir tak terlalu tinggi macam atas jalan raya kan. Jadi kalau nak cuci pun senang, tembak angin je. Dah settle. Jadi mudah. Tapi kalau pakai macam sektor peladangan jadi kotor lah. Jadi kalau kawasan pasir mudah kotor filter dan mudah tersumbat. Jadi berisiko. Dan lagi sebut kalau kita sebut debu kan, debu ni dia boleh melepasi selalunya. Tapi kalau filter jenis wet tak apa, dia akan lekat pasir kat situ pada permukaan. Tapi kalau jenis dry ada sangkut kat situ. Sangkut tu tunggu kumpul lama dia sumbat. Okey. Kasan nak tambah apa Kasan? Boleh. So nak tanya sesuatu. Kalau filter ni dah kotor, boleh cuci pakai air tak? Untuk jenis paper tak boleh. Baik jangan. Tapi kalau yang pakai foam okey. Baik jangan. Kalau foam contoh kan macam pernah tahu SKS punya yang pakai foam tu tu okey. Rubber foam ke tu okey boleh. Tak ada masalah. Tapi yang itu kelemahan dia contoh saya bagi yang jenis dia import dia kalau tengok je jenis macam ni, tapi ini pakai besi. Ada satu lagi yang pakai span tu, foam tu. Yang itu boleh cuci, tak ada masalah, boleh cuci. Tapi yang jadi masalah bila terlalu lama tak ganti, dia akan pecah dan masuk dalam combustion chamber. So ganggulah sikit. Bila plastik terbakar dalam combustion chamber, plastik ni masalahnya dia melekat. Bila dia panas terbakar dia melekat. Dia jadi masalah. Itu pasal
kalau orang main kereta lumba kan, kadang-kadang pakai KN ke yang jenis span foam kan. Dia dia Mm-mm. dia dia apa kita panggil? Dia ganti. Cukup masa dia ganti. Dia tak ada simpan lama. Kalau macam kita ni kadang-kadang sampai apa? Sampai pakai sampai jahanam baru ganti kan. Kalau main kereta ni biasanya kita cukup masa buang. Rosak ke tak rosak buang sebab dia boleh ganggu. Bila dia reput dia rosak. Orang panggil apa? Cendawan, macam cendawan tu kan. Filter jenis import terbuka. Mushroom lah. Kalau pergi kedai mushroom lah orang panggil macam. Yang itu jenis span tu. Yang itu bagus, boleh cuci, tak ada masalah, boleh tiup angin. Tapi yang bahayanya bila dia reput, dia akan masuk anti manifold. Itu jenis foam. Tapi kalau jenis paper tak boleh cuci. Cuci lama-lama dia reput. Dia bukan reput, dia lerai. Dia akan pecah. Okey, Kasen. Okey. Boleh. Idea Kasen, ada nak tambah? Setakat ni okey lagi. Tambah sikit ni, tambah. Ada nak tambah apa buat? Pasal filter? Jenis wet atau dry? Ada filter lain lagi tak? Filter dia wet dengan dry lain. Maksud saya seterusnya ada slide lagi tak? Ada lagi. Ada lebih kurang 20, 30. Yes? Tak, maksud saya jenis-jenis filter. So 2 jenis sajalah. 2 jenis saja. Saya ambil satu copper mesh. Satu copper mesh, satu lagi plated paper. Yang pakai paper lah. Paper pun ada banyak jenis. Tapi saya nak explain pun yang penting kalau katalah kita nak modify pun yang penting dia paper lah. Maksudnya tak adalah beza dia. Cuma dia lebih bagus lah. Mudah selenggara. Dia sebenarnya teknologi ni makin lama makin mudah selenggara. Okey, selepas habis pasal filter, saya cerita pasal pembukaan dia punya luar pula. Contoh jenis-jenis filter yang kita guna macam oil bag air filter ni. Yang ni untuk industri berat, biasanya ada minyak pada permukaan bawah dia. Nampak beho pakai? Beho pakai. Okey? Pernah. Selalu benda ni dia design untuk jentera berat yang mana selalu menggunakan pada permukaan selalu digunakan pada kawasan yang mempunyai kadar habuk yang tinggi ataupun kawasan industri macam industri pembalakan ke apa-apalah, tapi yang memang debu dia memang banyak. Jadi biasanya dia akan guna yang oil bag air filter ni, yang mana bila dia sedut udara dia akan memerangkap kat sini. Sebagai contoh kat sini, nampak ada minyak. Boleh nampak ada minyak kat sini. Biasanya dia akan letak minyak supaya filter yang masuk ni masuk. Okey. Macam ni. Dia akan so debu yang lekat pada filter ni akan turun ke bawah. Okey, akan turun ke bawah. Maksudnya debu yang melalui dia sini. Dia akan masuk bawah. Dan pasir tadi, bila berat dia jatuh kan, so dia akan melekat pada minyak. Jadi dia dah tak naik filter balik. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. So selalu ni jentera berat lah. Jentera berat banyak gunakan filter jenis ni. Okey. Kita panggil jenis macam ni, oil bag air filter. So pasir akan duduk bawah. Okey, kalau kereta yang main 4x4 nak pakai filter ni, bukan tak ada. Ini saya letak satu gambar. Sama ni, Land Rover ni pakai. Tapi filter ni mahal lah. Dan nak selenggara pun banyak kerja. Kita kena buka, ganti filter. Tengok ada pakai copper mesh ataupun plated paper. Kalau ada pakai copper mesh tak apa, boleh cuci. Tapi kena selalu minyak pula. Tapi kalau ada pakai plated paper, kita kena gantilah. Tapi minyak tu kena buang dan isi minyak baru. Yang ini jenis. Tengok pada kadar kegunaan. Kalau macam ni, katalah macam 4x4 tu banyak asutan kan. Kalau nak pakai boleh je. Tapi selenggara dia leceh lah. Banyaklah nak kena buat. Kena ganti apa semua. Lepas tu dia plastik kan.
Kalau orang main hutan ni kadang kereta terbalik, filter pecah habis. Itu pasal kadang setengah orang pakai filter biasa je. Tapi kalau buat kekerapan masuk hutan untuk penjagaan jangka masa panjang, so jenis industri punya filter yang paling bagus adalah jenis oil bag ni. Oil bag air filter. Maksudnya habuk tu susah nak lepas. Dia akan masuk pada permukaan inlet ni. Kemudian dia akan ditapis. So yang berat pasir tu akan duduk dekat minyak. Bila debu, bila udara masuk, berdebu, udara kan bila masuk dia akan berpusar kan? Bila berpusar, debu tadi akan melekat pada minyak. Jadi udara saja akan naik kepada sambung pada intake manifold. Okey? Akan sambung pada intake manifold ataupun sambung pada laluan intake lah yang nak masuk ke dalam combustion chamber ataupun ruang pembakaran yang tempat piston tu kan. Atau kita panggil combustion chamber. Jadi dia akan berpusar dekat bawah ni. Yang bagus jadi macam ni, bila dah ada minyak kat bawah, udara bila dia masuk, dia akan berpusar. Maksudnya dia akan berpusing. Dia macam tu, berpusing. Nak tambah sesuatu boleh? Boleh, silakan. So sebenarnya dia tidak, yang berpusar tu sebenarnya bukan model ni lah. Ada satu lagi yang cyclone tu. Design dia. Design dia lagi besar. Kalau yang betul-betul berpusar tu dia dekat tepi lah. Ada. Ni dia pergi ke bawah, dia turun, lepas tu dia naik balik. So kira ini kurang berpusar sikit. Yang betul-betul berpusar kena lagi besar lah saiz dia. Yang ada yang berpusar. Nanti saya tunjuk satu lagi, Kasen. Alright. Betul. Saya setuju. Yang kalau filter yang kata berpusar tu, filternya lebih besar. Itu lebih berpusar. Supaya dia apa? Dia bila udara pusing kat bawah ni, dia akan kena minyak. Tapi yang kau cakap tu, yang ini. Saya ada satu lagi. Sekejap. Yang itu pun bagus. Sekejap, Kasen. Yang ni, jenis ni. Yang ini pun ada juga. Jenis cyclone pre-filter ni. Betul. Inilah dia. Ini dia. Jenis berpusar. Okey? So dalam konsep ni, bila dia berpusar kat bawah tu, dia akan bercampur dengan minyak dan udara saja akan naik ke atas. Selebihnya pasir akan lekat pada minyak. Okay, nak tambah Kasen? Tak. Masa ini itu sajalah. Okay. Thank you Kasen. Okay, so biasanya kita pakai pada digunakan digunakan pada jentera berat. Jentera berat biasanya sektor peladangan lah. Sektor peladangan. Lagi kalau ada pembalakan pembinaan jugalah. Pembinaan, good. Pembinaan, thank you. Lagi kalau hutan takkan perhutanan. Pembalakan boleh? Pembalakan pun betul juga, boleh juga. Pembalakan. Betul tu, pembalakan. Lagi selain pada tu, apa lagi yang sesuai? Maksudnya tempat yang berisiko debu tinggi. Okey, tinggal 1 minit. Saya tukar Zoom meeting kejap, boleh ya? Boleh. Saya bagi link baru. Okey. Lombong. Ya betul, Pelombong. Pelombongan. Thank you. Perlombongan. Korji? Kejap, saya bagi link baru dulu. Sekejap. Okey.